Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 20 Jumadul Ula 1443 bersamaan dengan 25/12/2021. Kita syukur kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-22. Surah 36, juzuk 22. Ayat yang akan kita bincangkan iaitulah ayat 8 sampai 12 insya-Allah. Ayat 8 sampai 12. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang Yasin, keagungan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim. Quran itu dikira hakim, muhkam, yang teguh, yang padu. Tak ada siapa boleh mencabarnya. Maklumatnya semuanya berfakta, benar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikuatkan dengan innaka laminal mursalin, dengan muakkidat bahawa engkau benar-benar seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia ini, kepada alam ini, yang duduk di atas landasan sirat mustaqim, jalan yang lurus. Semua syariat itu, Quran itu diturunkan daripada Allah yang bersifat Al-Aziz, gagah perkasa, Ar-Rahim, kasihan belas kepada hambanya. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada kaum yang telah terputus dengan ajaran Nabi yang terdahulu. Namun begitu manusia ini kerah kepala setelah diberi maklumat, pendidikan, tapi masih lagi keras, maka Allah Subhanahu wa taala putuskan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ramai di kalangan mereka yang tak mahu beriman. Allahul musta'an. Kita kata Allah lah tempat kita minta pertolongan. Manusia ini sudah lari daripada landasan, tak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata kita minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, itu mukaddimah kepada perbincangan kita. Kemudian ayat yang kita akan sambung hari ini iaitulah ayat 8. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 953. 953. Balik semula kepada ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Balik semula kepada ayat 8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadi mereka terdongak. Telenggok, orang Kelantan kata telenggok, tak boleh nak tunduk. Tak boleh nak tunduk. Ayat ini para jemaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala cop ke atas mereka dalam ayat yang 7, tuan-tuan tengok ayat yang 7, laqad haqqal qaul ay wajaba azabullahi ala aktsari musyriki al-arab, telah tetaplah azab Allah Ta'ala itu ke atas kebanyakan puak-puak musyriki al-arab yang telah tetap dalam ilmu Allah mereka tidak akan beriman. Maknanya Allah Ta'ala dah tahu mereka ni tak akan beriman setelah diberi pimpinan, diberi hidayah, dibawanya macam-macam lagi. Nabi bawa wahyu daripada Allah, Nabi beri nasihat, tak jadi apa, tak peduli. Maka Allah tetapkan bahawa mereka ini tidak beriman lagi. Contohnya siapa dia? Abu Jahal, Abu Lahab itulah, geng-geng Pak Abu tu. Maka dalam ayat ini Allah gambarkan orang-orang yang tak mau beriman ni bagaimana keadaan mereka. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Tengok dia punya tafsir. Ai inna ja'alna, kami jadikan di tengkuk mereka quyud, rantai-rantai pengikat sampai ke dagu. Jadi sampai ke dagu. Kata di ulama tafsir, di antaranya Syekh Mawardi, dia kata dia sebut ni belenggu di tengkuk, sebenarnya belenggu tu tangan tu diikat di tengkuk. Macam orang kena tawan lah, ikat gini, tak nak bergerak ni. Sekarang ni ada setengah tu dia ikat di belakang, dia ikat di tengkuk. Lagi dahsyat, ikat di tengkuk, terbelenggu dia. Kan? Ada yang mengatakan tengkuk sendiri kena ikat. Yang pentingnya cara ikatan tu begitulah keadaannya. Tangan terbelenggu di tengkuk, tengkuk diikat. Dan bila sampai ke tangan sudah di dagu, rafi'u ru'usi, jadi terangkatlah kepala, tak nak tunduk, muka duduk sini. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada dia belenggu, tangan-tangan terikat,
dibelenggu di tengkuk sebab apa? Sebab mereka tak mau tengok kiri kanan. Mereka tak mau tengok kebenaran. Dibelenggu dia. Dan mereka jadi terdongak. Mukmahun ay rafi'u ru'usim. Terangkat kepala dia. Tak boleh lagi nak berpaling. Mana tengok satu lorong je. Lorong kesesatan. Itu je ada. Jadi tak boleh nak tunduk. Tak boleh nak berpusing kepala. Tak boleh dah. Artinya mereka sudah tidak boleh lagi mencari kebenaran setelah diikat begitu. Kemudian para ulama berbeza pandangan maksud ayat ini. Tuan-tuan kena ambil perhatian. Perhatian sikit. Sebab kita duk nampak selama ni belenggu tu belenggu sungguh lah. Tapi ada lagi satu perbincangan. Perbincangan para ulama, dia kata ulama berbeza pandangan tentang penetapan ayat ini. Jadi yang pertama dia kata aghlal haqiqiyah. Memang kena belenggu sungguh. Tangan ditengkuk, diikat dengan rantai. Ada sebagian ulama tafsir di kalangan salafus salih mengatakan ini adalah merupakan isti'arah, ayat pinjam, cakap pinjam, masal, orang panggil bandingan. Apa dia bandingan? Dengan dia punya ni, kita ambil banyak tafsir salaf ni, tapi anda ambil yang terakhir lah, senang. Khulasah. Sebagaimana yang dikhulasahkan oleh Syekh Muhammadul Amin Syangqiti rahimahullah. Dia buat khulasah kepada semua pandangan ulama salafus salih dalam Adwa'ul Bayan. Wal muradu bil ayatil karimah. Maksud ayat ini bahawa puak-puak asyqiya, orang-orang yang celaka itu, yang telah ditetapkan kecelakaannya daripada azali lagi, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang 7, laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun, maka Allah Ta'ala palingkan muka mereka daripada iman. Langsung mereka tak menoleh, tak buka terus hati dia untuk mencari kebenaran. Seolah-olah orang yang diikat tengkuk, tangan dia terbelenggu di tengkuk, dia tak nak pusing lagi. Terangkat kepala ke atas, nak berpusing kiri kanan tak boleh. Nak tunduk tak boleh. Kebetulan pula di hadapan mereka ada sekatan, ada tutupan. Di belakang juga ada sad. Mata penglihatan mereka pula berselaput. Jadi nak berpaling kiri kanan dah tak boleh. Pandangan pula satu lorong, semuanya berselaput, terhijab, terdinding. Jadi apa yang mereka nampak? Ini ayat bandingan besar, tuan-tuan dan puan-puan. Maka marilah ayat 9 ini menceritakan kepada kita keadaan orang yang terbelenggu tadi. Semua benda depan mata tak nampak. Jadi ibarat kata orang yang telah tertutup mata hatinya, tertutup pemikiran, minda tertutup, yang dia nampaknya syirik terhadap Allah Azza wa Jalla di hadapan mata. Na'udzubillah. Maka datanglah ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan. Sad dan ni macam kita macam tembok, penyekat, tak boleh nak pergi. Sebab itulah dia panggil ni benteng air ni, empangan tu, dia panggil sad. Sad bentengan, benteng, agak panggil sad. Jadi depan mereka kami jadikan, di hadapan mereka sekatan, tak nampak dah. Wa min khalfihim sadda, dan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka.
dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab seksa yang ada di belakang mereka, mana akan datang. Fa'aghshaynahum, dan lalu kami tutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Nak tengok jalan yang benar sudah tidak nampak. Jadi ayat ini dua tafsiran ulama. Jadi ada yang menafsirkan bahawa secara fizikalnya memang terbelenggulah mereka itu. Di akhirat esok terbelenggu. Jadi semua pandangan tak nampak. Jadi tafsir yang kedua yang mengatakan bahawa ini adalah merupakan masal. Bila orang sudah terbelenggu, nak berpaling ke kanan ke kiri tak boleh, ke depan belakang pun tak boleh, telengguk muka dia terdongak ke atas, apa yang dia nampak, mata pula berselaput, semuanya tak nampak. Bawa marilah Quran, bawa mari hadis, bawa mari mukjizat, bawa apa saja dalil-dalil, semuanya tak valid, tak terpakai lagi, sebab dia hanya mata duduk apa ni orang panggil terkebil-kebil, tengok ke atas tak nampak kiri kanan. Nauzubillah. Inilah sifat yang cukup berbahaya para jemaah sekalian apabila orang itu menolak segala kebenaran yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disambung oleh para pendakwah. Jadi ayat ini jelaslah kepada kita sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan tanda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah Ta'ala cok hati-hati mereka, atas telinga mereka, atas mata mereka, semua ada selaput, tak nampak lagi kebenaran. Walau dia tahu Nabi itu benar, dia tahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar, tapi apa yang boleh buat? Dan mereka sudah tidak ada apa yang boleh menafaatkan lagi daripada mata, telinga, hati dan pendengaran. Sudah tertutup. Close dah kata orang, tak nak buat apa dah. Kata di Syekh Ibnu Ashur, tadi sangkiti, ini Ibnu Ashur dalam tafsir dia, dia kata ayat ini, tuan-tuan ambil ayat ini, kita perlumatkan di sini, kita lari jauh daripada sekatan jalan raya. Daripada sekatan jalan raya. Kata Ibnu Ashur, yajuz an yakuna tamsilan. Ayat ini menjadi suatu bandingan. Perbandingan orang-orang yang lari daripada tadabbur Quran. Baca Quran tak mau dengar, suruh tadabbur Quran lari. Dan orang ajak mereka kepada Islam tak mau. Maka kumpulan ini, kita ajak kepada Quran dengan hadis tak mau, duk main buah lama dia juga. Kumpulan ini Allah Ta'ala jadikan seolah-olah di tengkuk mereka ada belenggu, ada rantai, yang terdongaklah mata mereka ke atas dan penglihatan mereka tertutup, tak nampak apa. Yang dia nampaknya jalan yang dia ada itu, jalan tok nenek, jalan kafir, jalan syirik pada Allah Azza wa Jalla, itu yang mereka nampak. Jadi jelaslah kepada kita, saya tengok beberapa tafsir dalam Al-Muharrar ni, dia kumpul lebih daripada 10 tafsir yang menafsirkan bahawa bahagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai satu analogi, sebagai suatu bandingan. Orang yang tak mau menerima kebenaran, inilah sifat dia, tertutuplah di hadapan mata, di hadapan semua benda hajiz, tertutup kiri kanan depan belakang. Nah, Allahu Akbar. Jadi kita kata dua-dua, alhamdulillah. Kesimpulan ulama mengatakan dua-dualah. Atas dunia ini bandingan kepada orang tak buka hati, tak buka minda, dengan orang yang terbelenggu, dan di akhirat esok mereka akan dibelenggu sungguh sebagaimana yang telah disebut oleh dalam ayat ini. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada tertutup hati kita daripada menerima kebenaran. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada terbelenggu tangan kita di tengkuk pada hari akhirat esok. Kita minta kita nak selamat. Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita keimanan, perjalanan hidup kita di atas siratul mustaqim, duduk di bawah naungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita para jemaah sekalian. Jadi jelaslah kepada kita ayat ini, jelas kepada kita ayat ini tentang
tutupan-tutupan yang ada itu. Baik, bagaimana pula ayat ini sangat famous, sangat masyhur. Apa dia famous? Biasanya kalau orang mengaji bomoh ke belajar apa-apa, dia akan berhujah dengan ayat inilah. Bahawa. Sedap dia bahawa tu. Apa dia bahawa? Dia kata ayat ini pernah diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak berhijrah. Nama dia dikumpul, rumah dia dikepung oleh puak-puak Quraisy. Maka Nabi kita keluar daripada rumah, kan? Ambil pasir letak atas kepala puak Quraisy tidur, Nabi baca waja'alna min bayni aydihim saddan sampai ke akhir ayat. Kata di ulama sirah, kisah ini masyhur, mutadawal, mana sentiasa disebut oleh penceramah-penceramah ma'al hijrah. Masyhur di sisi ahli siyar, para pencerita, telah diriwayat oleh Ibnu Hisham dengan sanad dia. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebut dalam sirah dia. Ibnu Qayyim sebut dalam kitab Zadul Ma'ad. Cuma ulama berbeza pandangan tentang adakah sahih riwayat itu ataupun tidak. Maka ada ulama yang mengatakan riwayat ini mursal. Kalaulah walaupun diriwayat oleh perawi-perawi dia siqat, tapi dia mursal, maka cerita itu dipertikaikan oleh ramai pengkaji sirah tentang kesahihan. Ada kata tak apalah, sirah ni kita berlembut sikit dari sudut sanad. Sirah ni kita berlembut dari sudut sanad. Ada yang mengatakan sanad itu tidak sahih. Sanad yang mengatakan waja'alna itu lam yasih. Nabi SAW baca ayat ini pada malam hijrah. Tapi ayat ini kita fokus kepada sikap orang yang tak mau apa? Tak mau menerima kebenaran, seperti orang yang terbelenggu, mata tertutup, tak nampak sana sini, maka dia berjalan meraba-raba dalam kebutaannya. Itu dia panggil perbahasan para ulama. Jadi anda tengok ada dua cara ulama sirah. Ada yang kata kitab sirah ni boleh je, kan? Oleh kerana dia ni berbentuk cerita, bolehlah kita bawa cerita. Tapi ada sekumpulan pengkaji sirah, dia nak tatbikkan sirah itu sebagaimana tatbik kepada hadis, maka mereka mengatakan cerita ini tidak sahih, tidak benar, kan? Cerita yang dikatakan cerita yang tidak benar, yang berlega di meja penceramah. Jadi tak apalah. Cumanya adakah tidak ada dalam sunnah yang suruh, maknanya cerita yang ada itu tidak sahih. Bila tidak sahih, bolehkah kita baca ayat ini bila lalu depan sekatan jalan raya? Ya ke polis tu, kan? Kalau tak nampak kita nanti terlanggar pula, macam-macam. Tapi masyhurlah ayat ni masyhur. Kita mengaji di pondok ni jak budak lagi ni. Kalau lalu sekatan jalan raya kau nak melintasi kawasan larangan ke, waja'alna. Jangan lupa waja'alna. Jadi setengah orang ni baca ayat ni nak balik masuk PKP baru ni pun orang duk vera juga dengan ayat waja'alna. Kita kata tuan-tuan, ustaz-ustaz, para penceramah, jangan larikan ayat ini daripada maksud asalnya, bahawa ayat ini satu masal, suatu bandingan di dunia ini dengan orang yang tak mau tengok kebenaran. Allah kata, aku jadikan depan dia tutup, belakang tutup, fa'aghshaynahum, maka kami, mata dia sudah berselaput, mata dia tak nampak lagi kebenaran. Ini di antara perbincangan. Cerita nakal lah, musim PKP ini menarik juga. Ada ustaz duduk sebarkan, kalau nak balik kampung, surat merentah negeri tak boleh, habis mau baca ayat ni baca ayat ni. Ada satu hari, ini cerita betulnya berlaku kepada saya sendiri. Ana sendiri yang bertemu dengan kisah ini. Jadi kalau saya tak cerita, orang lain tak boleh cerita sebab sanad ada pada kita je. Satu hari kita panggil buat pertemuan dengan wakil sebahagian pendakwah, saya tak sebutlah nama institusi, memalukan kawan pula. Tiba-tiba seorang ni tak berani mari. Jadi pihak penganjur telefon, kenapa tak datang lagi Syekh, kenapa tak mari? Dia kata saya duduk tunggu di tepi jalan ni sebab ada sekatan jalan raya. Marilah, waktu tempoh yang diberi nak habis dah ni, nak tamat dah tempoh ni. Tempoh adalah pembahagian apa benda tu.
Hei, dah pukul 12 lebih dah. Tak lepas lagi dia. Tepuk telefon. Mari lah. Rupanya bila dia mari, nampak kenali. Orang Kelantan kata kenali, nampak pucak dia. Gelabah. Kata, kenapa Syekh? Dia kata, sebenarnya ada sekatan jalan raya. Habis, saya ni tak enjek. Tak ambil vaksin. Oh, ingat kau orang tak ambil vaksin ni berani belaka. Rupanya takut lalu ke polis. Jadi kita pun bergurau dia tahu. Ustaz, kita duk pondok kajak budak lagi duk ngapa ayat ni. Wa ja'alna min baini aydihim sada. Kenapa tak bacanya? Allah dia kata bela dah. Terlupa ke ayat ni pula dah. Jadi masya-Allah begitulah sana. Saya kata dua cerita pelik yang saya jumpa musim ni. Satu musim orang tak berani rempuh. Walaupun sebab dia tak mau nak injek, tak mau nak ambil vaksin, takut juga dia ke polis rupanya. Takut buat apa? Kita berlawan dengan polis tu. Kan ini semua teori konspirasi, buat apa takut? Ada satu kes lagi, dia tak mau vaksin juga. Tok guru dia cakap, dia kata mu ni aku bimbang takut mu sunyi hidup. Sunyi apa tuan guru? Mu kata orang ambil vaksin ni mati belaka. Nanti kami semua ni mati ni kamu yang hidup pondok ni. Akhir sekali pergi injek juga dia bimbang takut apa ni. Takut kesunyian. Kita kata inilah dua cerita pelik kepada kumpulan yang tak mahu ambil vaksin. Kita kata wajib ke? Saya tak memperwajibkan. Saya kata ini cerita yang ada kaitan. Wallahualam. Balik semula kepada tafsir kita. Takut kita pula jadi melelau daripada tafsir. Pergi duduk cerita orang pula. Tapi tuan-tuan tak tahu siapa ni. Saya ya tahunya. Tak usah duduk. Tidak mengumpat-ngumpat lah cerita sengoti. Baiklah. Kita balik kepada ayat yang ke-10. Tengok ayat 10. Jadi mereka tak nampak jalan benar. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Dan dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka. Siapa dia tu? Puak-puak kafir tadilah yang telah tersumbat telinga, terberselapuk mata, terbelenggu dia punya pemikiran duduk di dagu dah tu. Sama saja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya. Sama. Wahum apa ni? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Allah, na'udzubillah. Jadi, yakni mustawim fi haqqi haula'il kafirin. Sama je puak kafir tu. Sama ada memberi peringatan atau tidak beri. Tapi atas dasar menjalankan tugas, maka Nabi SAW mesti menyampaikan. Walaupun Nabi mungkin dia dapat wahyu daripada Allah bahawa orang ni tak betul, orang ni tak akan beriman. Tapi tugas Nabi, wa ma'alaika illal balagh, mesti menyampaikan kepada umat. Tak boleh lemah. Kita hari ni pun kena sombarlah dalam dakwah ni. Jangan duduk lemah-lemah. Jangan duduk orang terima ke tidak? Jalan dulu tugas. Terima tak terima itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Selalu saya ulang kalimah cerita Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah 20 tahun berlawan dengan Nabi. Menjadi panglima, ketua perang selepas daripada kematian Abu Jahal. Selepas kehilangan Abu Lahab, Abu Sufyan naik. Tapi selepas daripada itu dia pula masuk Islam. Kita kata kuasa Allah Azza wa Jalla. Jangan kita putus harap. Kecuali kita dapat maklumat daripada Allah bahawa orang ni memang tak dapat wahyu. Siapa dia nak dapat? Nabi SAW yang ada mukjizat, yang ada wahyu pun berdakwah kepada pakcik dia Abu Talib sampai selesai Abu Talib nak mati. Amin. Qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Sepatah kalimah yang aku akan berhujah untuk melepaskan kamu daripada azab Allah. Malang nasib, pakcik dia tak mau. Tak mau apa? Tak mau juga mengucap. Allahul Musta'an. Jadi kita tak tahu, kita tak ada wahyu ni, dakwah terus jalan. Jangan cop orang itu tak ada lagi hidayah. Jangan sekali-kali. Itu dia panggil at-ta'ali 'ala Allah. Orang yang menyombong ke atas Allah. Macam kita tu tahu ilmu Allah Ta'ala bahawa orang ni tak akan beriman sampai bila-bila. Jangan.
Baiklah, siapa orang yang mendapat faedah daripada dakwah? Tengok ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Quran serta ia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman, semasa ia tidak dilihat oleh orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu, berikanlah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Ayat ni panjang pula, kena hurai para jemaah sekalian. Baik. Setelah Allah Ta'ala bagi kata putus, puak kafir itu sudah digazet bahawa mereka tak akan beriman lagi. La yu'minun. Mereka, kalau kamu ceramah, kamu beri nasihat, murayaklah berapa pun, mereka tak akan beriman lagi. Maka annal inzafi jadi beri peringatan ke berita peringatan tak ada faedah. Allah bagi kepada Nabi SAW yang ada faedahnya siapa? Tengok ayat 11 ni memberi jawapan. Apa jawapan? Innama tunziru ya Muhammadu. Sesungguhnya engkau boleh memberi peringatan yang berfaedah, yang bermanfaat kepada siapa? Kepada orang manittaba'al Quran, orang yang ikut Al-Quran. Jalankan tugas. Ada orang tak mau dengar, ada orang mau dengar. Ada orang tak mau terima, ada orang terima. Ada orang tak mau beriman, ada orang yang beriman. Alhamdulillah. Maka jangan putus asa, jalankan tugas dengan penuh, dengan sepenuhnya. Berilah peringatan ya Muhammad. Orang yang ikut Quran, fa'amana bi akhbarihi wa amila bi ahkamihi. Dia beriman dengan maklumat yang ada dalam Quran dan beramal dengan hukum hakamnya. Ada. Jadi kamu teruskan tugas. Siapa dia sifat dia tu? Yang pertama mereka terima. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Serta mereka takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang. Itu benda gaib. Kita tak tengok Tuhan. Tapi jangan pula pergi kata Tuhan tu makhluk halus. Ini karut punya kepahaman. Karut pula punya kepahaman. Macam-macam. Jadi orang yang takut pada Allah Ta'ala ketika kita tak nampak Allah ataupun bil ghaib, semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Kita tak tengok azab, kita dengar je azab. Orang derhaka akan diazab. Allah wujud. Kita yakin Allah ada dengan dalil-dalil, dengan tanda-tanda, dengan bukti. Dengan kita tadabbur Quran, kita yakin 100% solid Allah Ta'ala ada dan berkuasa penuh atas dunia, dan kita hanya dibenarkan untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak ada anak, tidak ada pembantu, tidak ada partner, tidak ada syirik, sekutu tidak ada. Karena itulah satu jenayah lah bila ada orang yang mengatakan Allah Tuhan tu ada anak. Hari ini pula hari lahir anak Tuhan, kita pergi tumpang sama, ucap sana sini, ambil topi merah letak atas kepala. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Sebab itulah saya buat keluar poster awal-awal lagi, jangan bergembira dengan orang yang mengatakan Tuhan ada anak. Jangan. Habis macam mana ni kita nak ambil hati kawan? Ambil hati ikut lain atau sudah sibuk dengan agama dia. Dia friend kita friend dengan dia dalam bab kawan tempat kerja ataupun sebahagiannya keluarga. Tapi dalam bab agama, lakum dinukum waliyadin, jangan campur agama mereka. Jadi jangan campur dengan agama mereka. Kita bercampur dengan body mereka sebagai friend, sebagai kawan, sebagai partner dalam tempat kerja, jiran tetangga lain.
Anda kena hati-hati. Sebab ada benda yang terlibat dengan budaya, itu dibenarkan. Tapi kalau terlibat dengan agama, tidak boleh kita bersekongkol dengan mereka. Jadi hari ini Allah Ta'ala kata orang yang mendapat manfaat Quran ini, orang yang yakin dengan perkara yang gaib. Apa dia perkara gaib itu? Iaitu tuan-tuan tanda, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia sunyi seorang-seorang. Ketika ada orang kata ada orang, dia tetap tak buat maksiat. Itu maksudnya khasyallah ketika duduk seorang-seorang. Satu, kita takut kepada Allah Ta'ala sebab kenapa? Allah Ta'ala bersifat dengan melihat, mengetahui, mendengar. Tuhan tahu apa kita buat. Jadi tak bolehlah kita nak buat benda yang tak boleh, yang takut kepada azab Allah Ta'ala yang Tuhan janjikan siapa dia derhaka, azab akan datang. Maka jelaslah pada ayat ini mengajar kepada kita ilmu keimanan. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Apa dia kita beriman? Allah Ta'ala itu ada. Allah tengok kepada kita, kita beriman semua kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau itu sifat dia, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kepada mereka khabar gembira dengan keampunan Allah Azza wa Jalla dan pahala yang karim. Kenapa Tuhan kata pahala yang karim? Sebab orang pemurah dia tak berkira dengan pemberian. Orang pemurah dia tak berkira dengan pemberian. Syurga terlalu mahal harga dia. Allah janji kepada kita yang kerdil ini, buat ibadat taat kepada Allah Ta'ala, aku bagi syurga. Walaupun kita ibadatnya tak apa banyak, tapi syurga tu dapat kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Itu dia panggil ajrin karim, pemurah. Jadi di antara tanda kemurahan Allah Ta'ala itu, dia beri kepada kita nikmat yang banyak. Dia suruh kita beriman pada dia, taat pada dia. Di akhirat aku sediakan kepada kamu tempat yang tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah terkhayal dalam hati. Apa benda tempat? Tunggu di sana, jangan duduk berkhayal di sini. Di sini tempat buat persiapan. Tempat duduk berkhayal nak pergi ke sana, nak apa ni? Berkhayal tak buat kerja, jangan. Sebab itulah kita nak jadi orang karim, pemurah. Jangan kita beri derma kepada orang sebab orang derma kepada kita. Itu dia panggil karim. Kalau orang baik, ada dalam hadis Nabi kata tahadau tahab. Bertukar-tukar hadiah itu menambahkan kasih sayang. Boleh. Tapi yang tinggi darjah, iaitulah kita bersifat karim. Kita buat pertolongan kepada orang tanpa balasan. Jangan duk memikir kerana dia tolong aku tolong dia. Dia bantu saya bantu dia. Allah, orang karim, dia menolong orang tanpa balasan. Tanpa balasan. Sebab dia perlu, aku tolong. Itu maksud dia. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Orang yang mati akan hidup balik. Dan kami tuliskan segala apa yang mereka telah kerjakan di dunia dulu, serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang ditinggalkan oleh mereka. Jadi mau tinggal apa atas dunia dulu? Tinggal benda baik, dapatlah kebaikan. Tinggal benda buruk, dapatlah kecelakaan, na'udzubillah. Jadi ada dua-dua kita tu. Sama ada yang baik kita tinggal, atau yang buruk kita tinggal, na'udzubillah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan tiap-tiap sesuatu kami catat akan dia satu persatu dalam ibu suratan yang jelas nyata. Itu terjemahan ayat. Mari kita pergi pada huraian. Ayat ini, apa munasabah dia dengan ayat sebelum dia? Ayat sebelah. Jawabnya, setelah Allah Ta'ala menjelaskan dua usul, tauhid dan risalah. Kita kena tauhid kepada Allah dan mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi orang mukmin.
Maka dibawa pada ayat 12 ini dia panggil al-hasyru. Usulus salasah. Tanda tuan-tuan. 3 asas yang kita kena faham dalam agama ini. Yang pertama tauhid. Yang kedua nabi risalah. Yang ketiga al-hasyru, bangkit semula. Jadi 2 ayat lepas kita dah bincang dengan dua asas. Ayat yang terakhir ini iaitulah tentang al-hasyru. Allah Ta'ala sebut fabashirhu bimaghfiratin. Terima, bagilah khabar gembira dengan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Walam yazhar. Atas dunia kita tak nampak apa dia keampunan Allah. Apa dia Allah, maka Allah bagi tahu pada dia, pada kita, inna nahnu nuhyil mauta. Aku akan hidup balik orang mati. Ketika itulah baru kamu nampak, oh ini keampunan Allah. Ini pahala yang kita nak. Atas dunia ni kita nampak apa pahala, tak nampak apa. Nah, bagi derma orang senyap gitu ya. Sebab itulah kadang-kadang kita ni nak ambil busyra ajilah. Nak ambil khabar gembira cepat. Sebenarnya setiap sedekah yang kita beri sudah dapat pahala, insya-Allah kalau kita ikhlas. Tapi kadang-kadang kita macam nak segerakan pembalasan itu dengan cara kita ambil gambar, tunggu orang like di bawah. Ya, itu dia panggil busyra ajilah. Tak mahukah kita tunggu yang betul-betul solid yang Allah Ta'ala beri? Ya, mahu. Hak ni dia panggil suka-suka je. Dan baiklah. Kita ulah hak ni banyak pun tak jadi juga ya. Marah orang dia tahu ustaz ni, orang nak ambil gambar marah. Kan? Jadi di akhirat esok Allah kata apa? Nahnu nuhyil mauta, kami hidup balik orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis apa dia yang Tuhan tulis. Tanda tuan-tuan. Para pelajar tanda. Wa nahnu naktub, kita tulis di sini yang pertama. Apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu. Mu atas dunia dulu, mau baik ke tak baik? Satu. Yang kedua, naktubu ma tawallada an zalika min athar. Kami tulis juga kesan perbuatan kamu atas dunia, apakah kesan dia? Mana kalau kita tinggal benda baik, kita tinggal ajaran yang mulia, orang akan ikut kesan dia, orang jadi baik dengan sebab dakwah kita. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu jadi penganjur kejahatan, apa kesan yang orang buat? Kalau kamu ni pembuat pereker menuduh orang dengan poster-poster, dengan senarai-senarainya, orang duk baca, orang percaya sampai hari kiamat, apa awak nak buat? Kesan dia di akhirat esok, kesannya jahat, iaitulah menuduh orang baik dengan jahat. Na'udzubillah. Dua. Yang ketiga, naktubu athar khutahum. Kami tulis juga kesan langkah tapak kaki mereka berjalan ke tempat taat, ke masjid ataupun tempat maksiat. Na'udzubillah. Jadi 3 yang Tuhan akan tulis. Tanda pelajar, Allah Ta'ala akan tulis ini 3 perkara. Ma qaddamu, apa yang telah kamu buat. Yang kita buat sendiri, kesan daripada perbuatan kita, dan juga secara fizikal, langkah kita ke tempat yang baik ataupun tempat yang buruk. Na'udzubillahi min zalik. Mana dalil? Ini menarik ni. Tafsir kita ni dia tak lepas daripada dalil. Ada dalil selalu. Tengok tuan-tuan dalil. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Saya baca terjemahan teruslah, panjang. Siapa dia menghidupkan dalam Islam ini satu amalan yang baik. Amalan itu semua baiklah. Yang asalnya contohnya solat berjamaah. Itu disyariatkan. Tapi kita mari ke kampung ni tak ada orang solat jemaah. Di taman perumahan ni tak ada orang solat je. Kita pun mesyuarat. Tuan-tuan panggil komuniti buat ad hoc AJK mesyuarat nak bina surau. Binalah surau. Alhamdulillah. Daripada orang tak solat jemaah, sekarang ni solat jemaah. Daripada sunyi sepi, kita bawa ustaz pula kuliah. Maknanya
peninggalan kita tu peninggalan yang baik. Kita mati, pahala tak mati. Itulah kata Nabi kata, siapa dia mulai perkara yang baik yang disyariatkan, jangan reka benda baru. Contohnya dulu orang duduk solat jemaah sini, molek-molek dah, tiba-tiba kita mari ajar zikir melompat lah. Itu mereka-reka. Kita bukan mereka, kita menghidupkan yang orang tinggal, sunnah yang ditinggalkan oleh orang. Sunnah solat jemaah lah, saya buat contoh senang. Nabi kata orang yang beramal dengan dia tu ditulis pahala kepada pelopor tadi, penganjur tadi, walaupun dia sudah mati sampai ke hari kiamat, tanpa mengurangkan pahala orang yang solat. Allah, bahagia tak bahagia? Bahagialah kita. Itulah yang dikatakan manusia yang bahagia, tuannya mati, amalan tak mati. Tapi ingat, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa dia jadi pelopor, penganjur kepada maksiat, dia mati, maksiat tak mati. Sebab itulah saya kesian kepada admin, designer, hodok mai poster fitnah kepada orang ni. Nanya tuan-tuan. Yang dia buat senarai tuduhan kepada orang. Nanya tuan-tuan. Berapa ribu orang percaya dengan Facebook awak? Berapa ribu kamu akan tanggung dosa di akhirat dengan sebab buat fitnah kepada orang. Hati-hati kita. Jadi Nabi kata, pahat dosa dia boleh, dosa orang buat boleh, dia sebakul, kamu itu sebakul. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Satu lagi contoh untuk mudah kita nampak tafsir ayat ini. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Satu masa ada dekat masjid Nabi tu ada kawasan kosong, tanah lapang. Banu Salimah, duduk mana Banu Salimah ni? Duduk di Masjid Quba. Maaf. Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ni zaman sekarang dekat lah. Sekali tu kaki kereta sampai. Tapi kalau zaman dulu jauh dah tu. Jadi mereka pergi jumpa, bermesyuarat nak pindah, nak tinggal Bani Salimah ni, nak pergi duduk dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang nak pergi solat dekat dengan Nabi. Sampai maklumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak-puak di Bani Salimah nak berpindah. Nabi pun panggil ketua dia. Balaghani annakum turiduna an tantaqilu. Aku dengar puak-puak kamu nak berpindah mari duduk dekat masjid aku ni, betul? Qalu na'am ya Rasulullah, betul nak pindah sebab dekat dengan Nabi, boleh solat sini. Faqala, kata Nabi, ya Bani Salimah. Puak-puak Bani Salimah, puak-puak masjid Qiblatain sekarang, diyarakum tuktab atharukum. Nabi kata diyarakum, duduk di kampung kamu itu, akan ditulis pahala kamu melangkah sana mari ke masjid aku. Maknanya duduk jauh, mari masjid, lagi banyak dia punya pahala. Diyarakum tuktabu atharukum. Nabi kita ulang sekali lagi, tinggalkan kamu di tempat kamu berjalan mari, setiap langkah tapak kaki kamu itu diberi pahala, kamu datang ke masjid. Maka kekallah Bani Salimah duduk di sana. Hadis ini rawahu Muslim, nombor hadis 665. Jadi kita hari ni pun para jemaah tak perlu pindah duduk dekat masjid. Ada orang ni duduk dekat masjid tapi tak pergi pun masjid. Buat apa? Jadi orang duduk jauh tapi datang ke masjid, lagi banyak pahala. Dia kata saya duduk masjid sebab saya tak larat dah ustaz. Nanti dah tua-tua nak bawa kereta melintah jalan pun payah. Dia pindahlah kat masjid. Cuma Nabi SAW ajar tadi, apa dia? Supaya orang ni sabar di tempat dia, jangan pindah, lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Alhamdulillah. Tamat perbincangan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan tiada suatu kami catat akan dia satu persatu dalam ibu suratan yang jelas. Jadi kamu jangan bimbanglah. Walaupun kamu apa yang telah kamu buat kebajikan, jangan takut. Dia menjadi aset
Selepas daripada kamu mati, pahala itu berjalan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Mana setiap pahala kamu telah ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Satu kitab catatan yang jelas, yang kukuh, yang akan dibuka lembarannya pada hari akhirat esok. Kata di Abu Anas, dan Abu Anas selalu ulang kata-kata ulama ini. Apa kita kata? Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah di akhirat esok, kitalah penulisnya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, tulislah yang baik-baik. Kita tulis yang baik-baik. Timbul lagi sedikit soalan. Dia kata surah Yasin ni Makkiyah. Surah diturunkan di Mekah. Tapi kalau kita nak tafsir ayat ini dengan Bani Salimah, ia nak berpindah ke Masjid Nabi, Bani Salimah ni duduk di Madinah lepas hijrah. Macam mana tu? Jadi ada ulama mengatakan ini ayat ini Madaniyah. Ayat Madaniyah duduk dalam surah Makkiyah. Kata di sebahagian ulama, dia kata eloknya kita huraikan ayat ini bahawa antakuna zukirat inda hazil qisah wadal alaiha. Jadi ayat ni orang sebut kisah ayat ni. Tapi sebenarnya bukan sebab turun dia. Bukan kerana dia turun makna di Madinah, tapi ayat ni dibaca di Madinah. Wallahu alam, yang penting ada khilaf lah dalam masalah ini. Ada khilaf lah masalah ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Sudah jelas lah ayat kita ni, ayat berapa tadi? 8 hingga 12. 8 hingga 12. Sekarang ni kita kutip 10 faedah daripada ayat yang kita baca ni, 8 hingga 12. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, Inna ja'alna fi a'naqim aghlala. Kami jadikan di tengkuk mereka belenggu. Dan wa ja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadi depan mereka tutup, tak nampak apa. Kata di ulama tadabbur, ayat ini tarhib, suatu amaran. Mana-mana orang yang diseru, didakwah, diajak kepada Islam dengan akidahnya, akhlaknya dan amalannya, maka orang itu kalau dia terima, maka dia telah terima dengan fitrah yang baik. Tapi kalau dia lawan, seolah-olah dia telah keluar daripada fitrah, daripada landasan yang betul kepada landasan yang silap. Maka Allah buat bandingan ayat ini dengan bandingan yang cukup buruk. Tangan terbelenggu di tengkuk, muka mendongak ke langit, mata berkelabu, tak nampak apa benda. Jadi seolah-olah orang yang menolak kebenaran itu, itulah sifat mereka. Na'uzubillah. Yang kedua, dalam ayat yang sama, waja'alna min baini aydihim saddan. Kami jadikan di hadapan mereka ada sekatan. Tahzirul insan. Ayat ini memberi amaran kepada manusia. Kalau kamu tak buka hati kamu untuk menerima kebenaran, menerima hidayah petunjuk, maka kamulah orang yang tertutup segala lorong-lorong kebajikan. Na'uzubillah. Sebab tu Tuhan kata, ja'na baina, depannya ada tutup, belakang juga tertutup. Nak gimana kita? Tak nampak apa. Duduklah dalam kelompok syirik daripada muda sampai ke tua. Na'uzubillah. Jadi kita yang belajar ayat ini kena tadabbur, buka hati kita, buka minda kita, kita dengar Quran, dengar hadis. Mudah-mudahan kita selamat. Yang ketiga, wasawa'un alaihim, mereka ini tak jadi apa dah, tak terima dah. Wasawa'un anzaltam am lam tunzir. Sama aja mereka. Bagi peringatan mereka tu dah, orang panggil dah sebati dah. Jadi ayat ini memperingatkan kita bahawa bagi orang yang sudah tertutup hati dia, sama aja kita nasihat ke tak nasihat. Maka
sebagai seorang manusia yang berbeza kita dengan hayawan, kita ada akal dan kita ada fitrah salimah. Apa makna fitrah? Jiwa yang bersih. Jadi kita kena mikir juga. Kena fikir juga perbezaan di antara manusia dengan hayawan. Kita kena fikir juga, bila Allah Ta'ala ajak kita berfikir, kena buka minda fikir dulu. Jangan pakai, tak ada apa dah. Hak aku buat ni betul belaka, jangan. Yang keempat, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis pahala apa yang telah mereka lakukan dan kesan. Asar, kesan daripada dakwah. Ayat ini menyatakan tingginya martabat dakwah kepada Allah dan juga memimpin manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kita mati, pahala tak mati. Tuan-tuan dan puan-puan berusahalah untuk menjadi pendakwah. Saya tak pandai mengajar, Ustaz. Sebarkan video-video yang baik-baik. Link-link kuliah kita ni contohnya. Cari ustaz-ustaz kita yang kita siqah percaya dengan ilmu mereka. Berdasarkan Quran dengan sunnah ini, sebarkan. Jangan duk sebar benda hak mengaruh. Kita pula boleh dosa, orang panggil dosa tak mati. Na'udzubillah. Yang kelima, wa naktubu ma qaddamu. Allah kata, aku tulis apa yang telah mereka lakukan dan kesan dia. Dalam hadis tadi, hadis Bani Salimah tadi, mereka nak berjalan, nak pergi duduk dekat masjid Nabi. Nabi kata, tak, duduk di kampungmu, berjalan mari masjid besar pahala. Tuan-tuan tanda, ayat ini al-hasu alal masyi lil masajid. Galakkan supaya kita sentiasa berjalan ke masjid. Lagi jauh rumah kita, lagi besar pahala, lagi sukar perjalanan, lagi besar dia punya balasan. Ulama kata, wa annal ajra ala qadril masyaqqah. Pahala itu mengikut kadar kesusahan. Orang jalan kaki tak sama dengan orang naik kereta. Orang duduk dekat tak sama dengan orang jauh. Tapi orang jauh kadang ada ramai yang anda tengok di masjid. Orang jauh lebih sampai di masjid dulu daripada orang dekat. Allahu Akbar. Yang keenam, wa naktubu ma qaddamu wa asarhum. Kami tulis apa yang mereka buat dan kesannya. Ayat ini memberi cuitan kepada alal aqil, orang yang berakal. Dia tahu Allah Ta'ala akan tulis dan akan balas semua kebaikan ataupun na'udzubillah kejahatan yang kita buat. Maka marilah kita pilih untuk Allah Ta'ala tulis, catatkan dalam amalan kita perkara yang baik-baik. Jangan bagi tulis yang menyusahkan kita di akhirat esok, na'udzubillah. Yang ketujuh, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata semua benda aku tulis belaka apa yang kamu lakukan. Ayat ini menunjukkan kepada ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Maka kita orang beriman kena ambil ayat ini, kita letak di bawah satu tajuk, nama dia Al-Muraqabah. Apa makna muraqabah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerhatikan segala perkara yang kita buat. Jadi kita tak akan berani lah. Sebab kalau kita buat, Tuhan tulis. Malaikat catat. Duduk di bawah ilmu Allah, membuat jahat. Jadi di akhirat esok kita nak buat macam mana? Kalau tidak, kalau orang terlupa hak ni, dia berani buat maksiat tu. Baiklah. Ayat yang kita baca tadi, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, dan ayat wa ja'alna min baini ayyi saddan. Ulama tadabbur kata inna mani al-iman, penghalang seorang itu daripada beriman, dia mari daripada dua cara. Sama ada mari daripada dalam, hati dia tak terbuka, dia tak berfikir, dia tak apa pun tak ada, maka orang tu mari daripada dalam. Satu lagi dia panggil mari dari luar. Mari dari luar. Mana gangguan daripada luar. Seperti syaitan, iblis, kawan-kawan, member-member yang duk kacau kita tu, itu mari daripada luar. Sebab itulah Allah gambar di sini, orang ni terbelenggu tengkuk dia, tak nampak apa, dan juga dia tersekat
kiri kanan depan belakang. Na'udzubillah. Jadi penghalang iman itu sama ada dalam diri jiwa orang itu sendiri, ataupun mari daripada luar, pengaruh luar. Dua-dua itu membahayakan keimanan. Yang ke-9, ayat yang sama lagi, inna ja'alna fi anaqim agla, dan juga wa ja'alna baina aydihim. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa bila kau Allah cop di atas hati, kita tahu Tuhan cop atas hati mereka, sudah tertutup minda mereka setelah kita sampaikan dakwah. Ni tak berdakwah pun lagi. Tak ada harapan dah tu. Mati stem, kata orang. Tak. Orang kampung kata mati hawah dah ni. Mati stem. Maknanya cop dah orang ni tak boleh. Kita nak baca khatam Allah ala qulubihim ni setelah kita berdakwah. Barulah kita kata, habis dah lah. Tak ada peluang dah lah. Tak ada peluang dah. Tak ada peluang dah. Jadi bila kata tak ada peluang, habislah kita. Baiklah. Ayat yang yang ke-10. Ayat yang apa ni? Faedah yang ke-10. Bukan ayat, faedah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Allah gambarkan orang yang ada faedah itu, yang menerima ajaran Nabi, yang menerima kebaikan ni siapa? Orang yang bersifat dengan khasyah, manittaba'a dzikra, orang yang ikut ajaran dan takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita ambil dua sifat ini. Sifat yang pertama, kita nak buka minda kita mencari kebenaran. Sifat yang kedua, naklah kita ada sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 10 pengajaran ini memberi kepada kita ilmu yang besar, iaitulah al-khasyah. Kita dah bincang dalam beberapa ayat yang lepas dulu. Khasyah itu makna takut lebih daripada khauf. Khauf takut sebab ada benda depan. Tapi khasyah sentiasa takut. Kita takut khauf ni, takut ke harimau, takut ke serigala, takut ke ular sebab dia ada. Tapi kita takut pada Allah Ta'ala itu, kita takut dengan ilmu bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala perkara. Jadi kita tidak akan mampu buat maksiat selama-lamanya. Tamatlah dulu perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, insya-Allah kita akan sambung dalam sirinya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.